Hello. Okay, Assalamualaikum Oh, warahmatullahi wabarakatuh dan oh, salam sejahtera. Pada kali ya. ini, kumpulan kami iaitu terdiri daripada 5 orang akan uh, membuat satu persembahan melalui slide tentang implikasi cukai pendapatan Amerika Syarikat, dan tajuk pada kali ini kami akan mengagihkan berdasarkan slide masing-masing. So, ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang iaitu saya Azhar bin Hashim, Numetrik 275-182, disusuli dengan Raymond Chan Kat Wong 275-174. Seterusnya Tiro Alil RC, anak perempuan Alufran Nazan, Numetrik 290-257. Tiwa Priya, anak perempuan Tanah Sigaran 290-256, dan terakhir sekali Ahmad Nasri bin Yusuf 290-098. Dan prinsip cukai didefinisikan sebagai kutipan bayaran yang dikenakan oleh kerajaan ke atas seseorang ataupun individu. Bayaran mahupun perniagaan tertentu berdasarkan undang-undang negara tersebut. Depends on undang-undang negara tersebut, iaitu negara Malaysia ada undang-undang dia, negara Amerika Syarikat ada undang-undang dia, dan uh, negara-negara lain pun ada undang-undang tertentu. Tujuan cukai adalah salah satunya hasilkan pendapatan negara. Yang kedua, dana yang digunakan untuk biayai pelbagai pembinaan dan pendidikan. Pembinaan contoh pembangunan, pendidikan contoh sekolah, dan ada juga cukai-cukai digunakan ke atas hospital, kesihatan, dan juga membantu golongan-golongan yang memerlukan. Dan ada juga bab pertanian dan pembangunan. Yang ketiga, cukai pendapatan iaitu kurangnya jurang ekonomi. Seterusnya biasanya dikenakan kepada barangan seperti tembakau iaitu rokok, alkohol iaitu arak, dan bahan bakar iaitu minyak lah. Dan bentuk atau dasar fizikal digunakan untuk kawal ekonomi negara melalui pengumpulan dana. So, slide seterusnya akan dibentangkan oleh Raymond Cakap Wong. Terima kasih Encik Said. Okey, pada selamat petang pada rakan-rakan seperjuangan. Pada aspek saya akan membentangkan iaitu Amerika Syarikat, iaitu cukai lah. So, konsep cukai pun kita seperti yang kita tahu telah diterapkan oleh bangsa Mesir, Romawi dan Yunani. Kuno di mana cukai dikenakan pada barang import dan ekspor serta barang mewah. So, Eropah juga mula mengenakan cukai pada abad pertengahan di mana bagi meningkatkan pendapatan lah, bagi meningkatkan pendapatan negara. Pada abad ke-19 pula, cukai ini dia mula diperkenalkan di kebanyakan apa nama di kebanyakan negara pada produk domestik, uh, aktiviti perdagangan serta ke atas pendapatan seorang individu. Sehingga ke hari ini, kebanyakan negara telah kukuh dengan undang-undang percukaian yang telah ditetapkan di negara masing-masing. Amerika Syarikat juga merupakan sebuah negara barat yang terletak di hemisfera barat, di mana merupakan negara ketiga terbesar di dunia dari segi saiz dan populasi. Ia terdiri daripada 50 negeri, sorry, termasuk Hawaii dan Alaska serta beberapa wilayah lain. Amerika Syarikat juga ni terletak berhampiran dengan Lautan Atlantik dan Lautan Pasifik yang menjadi negara tersebut mempunyai lokasi yang strategik untuk menjalankan aktiviti maritim serta perdagangan. Next, iaitu tujuan pengenaan cukai. Kita dapat lihat sini ada tiga iaitu tujuan kenapa cukai dikenakan lah. Yang pertama iaitu untuk membiayai perbelanjaan awam dan kerajaan. Kerajaan menggunakan hasil cukai ini bagi menampung perbelanjaan awam serta program sosial seperti kesihatan, pendidikan, infrastruktur bagi menyokong pertahanan negara. Cukai juga digunakan bagi membantu golongan yang kurang bernasib baik, di mana melalui bantuan dan program sosial lah. So, kebanyakan program seperti bantuan dan kempen ini juga turut dibiayai dengan menggunakan hasil cukai. So, tujuan yang kedua adalah untuk mengurangkan jurang kemiskinan. Seperti yang kita tahu, itu sistem ini juga membantu bagi mengurangkan jurang ketidaksamaan pendapatan, iaitu golongan yang berpendapatan tinggi tidak akan dikenakan cukai.
Manakala golongan berpendapatan rendah akan membayar kadar cukai yang lebih rendah. So, hal ini dia memperlihatkan keadilan dalam sistem percukaian lah. Yang ketiga, akhir sekali itu sebagai alat dasar fiskal. Itu cukai juga digunakan bagi mengawal ekonomi dan dengan mengubah kadar cukai mengikut keadaan. So, kadar cukai yang tinggi semasa ekonomi memanas boleh mengurangkan di mana permintaan agregat lah dan mengawal inflasi, sementara pengurangan cukai semasa kemelesetan ekonomi dapat merangsangkan perbelanjaan dan pertumbuhan ekonomi. Next, saya serahkan kepada rakan saya untuk membentangkan aspek seterusnya. Raymond. Tajuk yang saya nak bentangkan adalah teknik dan asas. Teknik pertama adalah withholding, di mana majikan akan tolak cukai dari gaji bulanan. Teknik kedua adalah self-assessment system, di mana individu bekerja sendiri buat anggaran pembayaran cukai dan mengaturnya sendiri. Ketiga adalah progressive taxation, di mana kadar cukai meningkat mengikut kadar pendapatan. Asas cukai keempat adalah pendapatan kasar yang merupakan sumber gaji, potongan kredit di mana penolakan perbelanjaan dibuat. Dan akhir sekali, pendapatan bersih cukai di mana pendapatan yang tertaluk kepada cukai akan diberikan. Dan prinsip percukaian. Nombor 1, keadilan merupakan sistem cukai yang progresif di mana individu membayar mengikut kadar pendapatan dan disesuaikan dengan perubahan ekonomi. Kedua, kecekapan di mana teknik cukai yang diaplikasikan dapat menguruskan pentadbiran percukaian sekaligus meringankan beban individu dengan kewujudan TGCA, which is Tax Cuts and Jobs Act 2017. Kadar cukai terdapat kadar cukai dasar ATRA 10% bagi pendapatan paling rendah, 15% turun dari 15% bagi pendapatan sederhana, 22% yang turun daripada 25%, 24% yang turun daripada 28%, 32% yang mana turun dari 33%, 35% dikekalkan, dan di mana 37% merupakan turun dari 39.6% bagi pendapatan tertinggi. Saya serahkan kepada rakan saya untuk sub-topik seterusnya. Saya akan beritahu sedikit sebanyak mengenai implikasi percukaian. Kesan cukai terhadap kerajaan. Cukai memberi kesan yang signifikan terhadap kerajaan dalam pelbagai aspek, termasuk dari sudut pendapatan, ekonomi dan sosial. Berikut adalah beberapa kesan cukai terhadap kerajaan. Nombor 1, sumber pendapatan utama. Cukai merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi kerajaan. Pendapatan cukai membantu menampung perbelanjaan kerajaan dalam menyediakan perkhidmatan asas kepada rakyat seperti kesihatan, pendidikan, infrastruktur dan keselamatan. Tanpa cukai yang mencukupi, kerajaan mungkin terpaksa mengurangkan perkhidmatan atau berhutang. Nombor 2, menyokong pembangunan ekonomi. Dengan pendapatan daripada cukai, kerajaan dapat melabur dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, pengangkutan dan telekomunikasi. Ini akan merangsangkan aktiviti ekonomi dan menarik pelabur dalam dan luar negara. Nombor 3 adalah mengurangkan jurang ekonomi. Setengah cukai yang dikenakan dengan tujuan mengagihkan semula kekayaan seperti cukai pendapatan progresif di mana individu berpendapatan tinggi dikenakan kadar cukai yang lebih tinggi. Ini membantu mengurangkan jurang antara golongan kaya dan miskin serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Mengawal inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Melalui dasar cukai yang tepat, kerajaan dapat mengawal kadar inflasi dan mengawal pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, cukai yang lebih rendah dapat menggalakkan perbelanjaan pengguna, manakala cukai yang tinggi boleh membantu pengurangan permintaan daripada berlakunya inflasi. Mengawal tingkah laku pengguna dan syarikat.
Cukai juga dikenakan untuk mengawal tingkah laku pengguna dan syarikat. Contohnya, cukai eksais dikenakan ke atas barangan seperti alkohol dan rokok untuk mengurangkan penggunaan, sementara cukai karbon atau cukai persekitaran dikenakan untuk mengurangkan pencemaran. Nombor 6, menstabilkan ekonomi dan krisis. Kerajaan boleh menggunakan polisi cukai untuk menstabilkan ekonomi dalam situasi krisis. Cukai yang lebih rendah boleh merangsangkan ekonomi ketika kemelesetan, dan manakala cukai yang lebih tinggi boleh membantu membendung aktiviti ekonomi yang terlalu panas. Nombor 7 adalah kesan terhadap politik dan sosial. Keputusan mengenai cukai boleh memberi kesan kepada kestabilan politik dan sosial. Cukai yang terlalu tinggi boleh menyebabkan ketidakpuasan rakyat, manakala cukai yang rendah mungkin tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan kerajaan, membawa kepada masalah kewangan. Seterusnya akan dihujahkan oleh rakan saya, Nasri. Okey, pengaruh terhadap kuasa beli. Keputusan yang dibuat oleh individu mengenai pekerjaan, pelaburan dan simpanan boleh dipengaruhi oleh cukai pendapatan dan cukai keuntungan modal. Dengan cukai yang tinggi ke atas pendapatan atau pelaburan, orang ramai mungkin tidak mahu melabur atau bekerja lebih masa. Ini membolehkan menghentikan pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Kesan penggalakan cukai, kerugian hasil kerajaan yang pertamanya. Yang keduanya, ketidaksamaan ekonomi dan kesan sosial. Untuk yang pertama, kerugian hasil kerajaan, pengelakan cukai menyebabkan kerajaan kehilangan sumber pendapatan yang sepatutnya mereka perolehi daripada kutipan cukai. Yang kedua, ketidaksamaan ekonomi. Cukai yang dikutip daripada golongan atasan atau syarikat besar hanya akan mengakibatkan berlakunya ketidaksamaan dalam ekonomi di mana individu atau peniaga yang mengelak daripada pembayaran cukai akan menyimpan lebih banyak harta dan aset. Kesan sosial yang ketiga, ketidakadilan dalam percukaian boleh menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan masyarakat dan mengurangkan sokongan terhadap kerajaan. Ini dikepilkan tentang data sokongan di mana terdapat kelebihan terhadap individu Texas, iaitu di United States punya data sokongan. Dan sekian saja daripada pihak kami, ahli kumpulan seramai 5 orang. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.